Okay, selamat pagi kelas, salam sejahtera. Terima kasih kerana join kelas hari ini. Walaupun hanya ada 5 orang sahaja, kita teruskan. Mungkin kawan awak ada yang masuk lambat. Okay, so hari ini kita teruskanlah. Kita dah masuk tajuk kebarangkalian. Peristiwa bersandar ya, peristiwa bersandar pada hari Isnin baru ni. So kita sambung hari ini. Tajuk kita iaitu standard pembelajaran 9.21 membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Kita dah bincang hari Isnin baru ni. Okey, so hari ni kita nak sambung. Okey, sambung lagi tajuk peristiwa bergabung, menyebabkan peristiwa bersandar dan tak bersandar, dan juga membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, ini untuk tajuk yang kita akan pelajarilah hari ini ya. Okey, ini peristiwa bersandar kita dah bincang. Ini pun kita dah bincang ya, mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sebiji sekeping shilling ada dilambung 2 kali. Okey, ini antara peristiwa-peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Okey. Ini 9 praktiskan diri 9.2A awak dah buat kan, dan kita dah bincang jawapannya. Seterusnya kita pergi kepada kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darat kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Jika kita tengok kat sini hukum pendaraban kebarangkalian. So hari ni kita nak tengok hukum pendaraban kebarangkalian. Kita nak cari ruang sampel bagi peristiwa bersandar dan juga peristiwa tak bersandar. Bagi peristiwa tak bersandar, dan juga kita nak tengok rumus ni rumus hukum pendaraban kebarangkalian . Kalau tengok dalam buku teks tu ada, okey, kebarangkalian A dan B. Ini adalah peristiwa bergabung ya, peristiwa bergabung di mana berlakunya peristiwa A dan peristiwa B. Okey, dia P A bersilang dengan B. Maksudnya kedua-dua peristiwa ini berlaku. Kedua-dua peristiwa ini berlaku. Okey, dan rumus yang digunakan adalah kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Okey, untuk peristiwa bergabung yang melibatkan A dan B, kebarangkalian A dan B. Okey. Dia simbol perwakilan set dia A bersilang sebilah, maksudnya kedua-dua berlaku. Okey, kebarangkalian A, rumus dia ya, kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Okey, ini rumus. So sila take note lah rumus ni ya. Sila salin rumus ni. Jika kebarangkalian bergabung tu melibatkan kedua-dua peristiwa A dan B, maka rumus yang kita gunakan adalah kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. So nanti kita akan tengoklah lebih detail lagi. Contoh-contoh kebarangkalian. Okey. Tengok contoh yang pertama. Okey. Menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, tengok contoh ya. Awak kena fahamkan contoh. Contohnya awak kena baca betul-betul. Okey, dah fahamkan dia punya contoh ya, peristiwa yang berlaku. Okey. Contoh, sebuah kotak F mengandungi 7 keping kad berlabel huruf PAMERAN. Okey, dalam kotak tu ada berapa? Ada beberapa keping kad lah, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 keping kad di dalam kotak F. Okey, ada 7 keping kad di dalam kotak F. Okey, ini anggap ini adalah kotak F. Okey, di dalam kotak ni ada 7. Okey, di dalam kotak ni ada 7. Dia nak masuk ke? Okey, di dalam kotak ni ada 7 keping ada itu kad PAMERAN. Ada 7 keping kad di dalam kotak F.
Okay, dan kotak G mengandungi 5 keping kad berlabel dengan logo 3, 5, 6, 8, 11. Okay, 5 keping kad di dalam kotak G. Okay, boleh awak cuba visualizekan dia. Macam mana keadaan dia sekarang? Okay. Okay. Sorry ya. Okay. So kita tengok kebarangkalian memperolehi huruf P dan nombor genap. Okay, kebarangkalian memperolehi huruf P dan nombor genap. Okay, dalam kes ini sepatutnya kita kena buat ruang sampel. Okay, hari ni saya nak tunjuk dulu pengenalan macam mana kita nak kaitkan dengan rumus. Okay, rumus yang diberi tadi. Okay, sekarang ni kebarangkalian P. Okay, P tengoklah P. Okay, maksudnya kita ambil daripada kotak F, kita akan keluarkan huruf P. Okay, daripada kotak F tu kita keluarkan huruf P. So ada berapa kebarangkalian dia? P ada berapa? P. So kita akan keluarkan huruf P dan nombor genap nombor genap daripada kotak G. Daripada kotak F kita keluarkan huruf P. Dari kotak G kita keluarkan nombor genap. So nombor genap ada berapa kat sini? Nombor 6 dan juga 8. Ada yang tak tahu ke nombor genap? Nombor genap nombor 2, 4, 6, 8, 10 nombor genap. Okey, so kita akan dapat P 6 dan juga P 8. Okey, sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak F dan kotak G masing-masing. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapatkan P dan nombor genap. Okay, so bila kita buat pengeluaran kan, kita keluarkan daripada kotak F, kita keluarkan P. Okay, kemungkinan kita akan dapat P dan juga nombor 6. Sebabnya 6 tu adalah nombor genap. So ambilan pertama mungkin kita akan dapat P, ambilan kedua mungkin kita akan dapat nombor 6. Okay, itu kebarangkalian pertama. Okay, kemungkinan yang pertama. Okay, kemungkinan juga kita akan dapat P. Okay, kotak pertama dapat P. Dan kotak kedua kita dapat nombor 8 sebab nombor 8 juga adalah nombor genap. So kita akan dapat berapa? Dia punya ni kebarangkalian dia adalah 2 kebarangkalian dia daripada keseluruhan ruang sampel. Banyak ruang sampel dia ada banyak ya. Ada P3, P5, P6, P8, P11. Okey, itu ruang sampel dia. Atau mungkin juga A3, A5, A6, A8, A11. Okey, ini kita dah belajar untuk peristiwa gabung kan. Cara nak mencari ruang sampel. Okey. So kita tengok sepatutnya dapat dua kebarangkalian ni kita akan dapat 2 kebarangkalian mendapat huruf P dan juga nombor genap. Kita tengok rumus dia. Okey, rumus dia huruf P dan nombor genap. Okey, huruf P kebarangkalian A dan kebarangkalian B kan. Kita tengok dia punya rumus dia. Kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Maksudnya rumus dia kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Okey, di mana kebarangkalian huruf P adalah 1/7. Okey, kebarangkalian huruf P adalah 1/7. Macam mana dapat 1/7 ni? Sebab daripada 7 kad ni ada satu sahaja huruf P. So 1/7 lah. Darab dengan kebarangkalian nombor genap. Okey, kebarangkalian nombor genap. Okey, kita tengok kotak G. Kotak G ada berapa nombor genap? Ada 2 kan? 2 dan ada 2 iaitu 6 dan 8. Daripada berapa? Ruang sampel dia ada 5 sampel yang ada dalam tu dan 2-nya adalah nombor genap. So 2/5. So kita akan dapat kebarangkalian dia adalah 2/35. 35 ni apa ya? 35 ni adalah keseluruhan ruang sampel. Okay, semua ruang sampel yang kita yang ada pameran ada 7 kad, ini ada 5 kad, 7 darab 5 ada 35 ruang sampel sepatutnya. Okay, kalau dari segi kita guna kita senaraikan ruang sampel pun kita akan dapat 2 juga dia punya
kebarangkalian. Okey, kalau kita guna kaedah rumus pun kita akan mendapat 2 juga daripada per 35. Maka terbuktilah kedua-dua kaedah menghasil jawapan yang sama. Kita buat senarai ruang sampel pun kita akan dapat 2. Kita guna kaedah rumus pun kita mendapat 2 nilai dia 2 daripada keseluruhan ruang sampel kebarangkalian, nilai kebarangkalian dia. So terbukti formula ini boleh disah, disahkan, boleh digunakan, untuk mengesahkan. Maksudnya formula ni boleh, rumus ini boleh digunakan di dalam kes ini, untuk menentusahkan konjektor rumus. Ada soalan? Boleh faham tak? Ada yang baru masuk ke tadi? Izham Hakimi, Bukhari. Kita sambung. Kita sambung lagi. Ini. Kita tengok 9.2b. Praktiskan diri. Soalan daripada buku teks, praktiskan diri. Kita nak buat sama-sama lah ya. Kita akan buat sama-sama. Soalan ini, praktiskan diri 9.2b. Boleh buka buku teks awak. Tengok praktiskan diri 9.2b, 9.2a kita dah selesaikan. Ni ya, 9.2b. Soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Kita tengok. Kita buat sama-sama. 2 biji dadu di lambung. 2 biji dadu di lambung. Ada 2 biji dadu. Ada 2 biji dadu di lambung. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis kesudahan yang mungkin bagi peristiwa ini. 2 biji lambung. Lambungan pertama, lambungan mula-mula lambung dadu pertama dan seterusnya lambung dadu yang kedua. So kita tengok apakah kebarangkalian yang akan keluar. Kita tak pasti kan? Tak pasti nombor apa yang akan keluar. Sama ada nombor 1 ke, nombor 6 ke. Bila kita lambung tu, hasil yang kita dapat kita belum pasti. Tapi sekarang ni untuk tajuk kebarangkalian kita nak senaraikan peristiwa yang mungkin akan keluar daripada lambungan tersebut. Huruf apa, nombor apa yang akan keluar daripada lambungan tersebut. So saya sarankan awak menggunakan kaedah jadual. Awak dah belajar kebarangkalian, kita boleh menggunakan kaedah gambar raja pokok, dan juga kaedah jadual untuk menyenaraikan ruang sampel. Untuk peristiwa ini kita menggunakan kaedah jadual untuk mencari ruang sampel. Untuk menjawab soalan kebarangkalian yang paling penting adalah ruang sampel. Senaraikan semua ruang sampel. Ini adalah lambungan dadu pertama, ini adalah lambungan dadu kedua. Kita lambung dadu pertama, kemungkinan kita akan dapat nombor 1. Boleh tak? Izham, faham tak Izham? Kenapa 1-1 ni? Izham ada? Tak faham. Macam ni. Untuk awak boleh imagine tak? Sebiji dadu di lambung. Sebiji dadu. Dadu tahu tak? Dadu dia ada berapa nombor atas dadu tu? Bukhari, atas dadu 6. Ada berapa? Ada? 6. 6. Nombor apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul. Dia ada 6 permukaan, so ada 6 nombor di atas dadu. Bila awak lambung dadu tu, apakah kebarangkalian nombor yang akan keluar bila kita lambung dadu tu, Bukhari? Tak tahu. Tak tahu. Tapi rasa-rasanya nombor akan keluar. Nombor 10 mungkin keluar tak? Tak. Tak mungkin. Kenapa? Sebab tak ada. Sebab tak ada nombor 10. Nombor apa yang mungkin keluar? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Ya, betul. Nombor yang mungkin keluar adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah
kebarangkalian yang akan keluar. Kita kan tak tahu apa. Bila kita lambung, kita kalau lagi kita tak tengok, kita tak tahu apa yang keluar kan. Tapi kemungkinan yang akan keluar adalah nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5 dan 6. Itu adalah ruang sampel. Itu dipanggil sebagai ruang sampel. Okey, itu kalau satu peristiwa. Kalau ada dua peristiwa, maksudnya dadu pertama, dadu kedua. Okey, baling dadu pertama, kemungkinan kita akan dapat nombor 1. Betul tak ni Izham? Mungkin, saya tak kata confirm, saya kata mungkin akan keluar nombor 1. Betul, okey. Kita baling pula dadu yang kedua, mungkin juga akan keluar nombor 1. Okey, mungkin, okey, kemungkinan dia. Kemungkinan akan keluar nombor, dadu yang pertama keluar nombor 1, balingan kedua pun keluar nombor 1 juga. So maksudnya ruang sampel dia 1 dan 1. Balingan pertama nombor 1, balingan kedua nombor 1. So kemungkinan kita akan dapat nombor ni. Okay, kemungkinan kita akan dapat yang ini. Okay, ni senaraikan semua kemungkinan. Okay, kemungkinan kedua ni apa? Ni, Jiahui. Dadu pertama kemungkinan akan dapat nombor berapa? Jiahui ada? Yang ni berapa ni? Kemungkinan kita juga akan dapat nombor 1. Okey, balingan pertama dapat nombor 1, balingan kedua dapat nombor 2. Ni kemungkinan kedua. Okey, ni ada satu kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Okey. Ataupun mungkin akan dapat nombor 1 atau 3. Balingan pertama nombor 1, balingan kedua dapat 3. Maksudnya kita kena senaraikan semua kemungkinan yang akan berlaku. Sebab kita tak pasti, kita nak buat ramalan kan, kita kena senaraikan semua kemungkinan dia. Okey, siapa lagi nak cuba? Ni kebarangkalian pertama, kebarangkalian kita ikut ni lah, ikut kotak ni. Okey, ini dadu pertama, 1, 4, ya betul. Okey. Ini kemungkinan kebarangkalian pertama dapat nombor 1, kebarangkalian balingan kedua dapat nombor 4. Okey, ataupun 1 dan 5. Okey, ataupun 1 dan 6. Okey, ini adalah cara untuk menyenaraikan semua ruang sampel. Okey, ataupun kemungkinan juga dadu pertama akan dapat nombor 2 dan dadu kedua mendapat nilai 1. Balingan kedua dapat nombor 1. Okey, ataupun kemungkinan juga akan dapat 2 dan 2. Balingan pertama dapat nombor 2, balingan kedua dapat nombor 2 juga. Okey. Ataupun 3, 2 dan 3. Maksudnya kita senaraikan kemungkinan. Senaraikan. Kita untuk kebarangkalian ni kita tak pasti berapa yang akan kita perolehi. Okey, nilai yang perolehi. Kita berdasarkan kita nak cari nilai kebarangkalian, kita mencari ruang sampel. So ini adalah satu kaedah untuk mencari ruang sampel di mana kita senaraikan semua ruang sampel ni adalah kita senaraikan semua kebarangkalian yang kemungkinan yang akan berlaku. Okey? Buat kaedah jadual. 1, buat kaedah gambar rajah pokok kan yang kita dah belajar, gambar rajah pokok. Yang kedua, kita boleh guna ataupun kita boleh guna kaedah jadual untuk mencari ruang sampel. Okey, ruang sampel ni pentinglah dalam kebarangkalian. Okey, ini ambil lambungan pertama dapat nombor 4, lambungan kedua dapat nombor 2. Ini lambungan pertama nombor 4, lambungan kedua dapat 3. So ini antara kebarangkalian kemungkinan yang akan keluar apabila 2 dadu di lambung. Okey, boleh faham kelas? Ni untuk apa ni cikgu buat ni? Jadual. Jadual ni untuk apa? Untuk mencari kemungkinan apabila 2 dadu di lambung. Ini juga dikenali sebagai ruang sampel, untuk cari ruang sampel. So ada berapa semua ruang sampel? Kira lah. Ada berapa semua? Ada berapa ruang sampel kelas?
Nur Sofia. Nur Sofia Mashita. Sofia? Sofia dengar tak? Okay, ada berapa ruang sampel yang kita perolehi daripada peristiwa ini, Sofia Mashita? Uh, 36 minggu. 36, betul. Bagus Bukhari. Yang lain ni kenapa? Senyap? Tak tahu ke? So kita kira lah semua. Ada berapa ruang sampel? Ada 36 ruang sampel. So kalau soalan tanya, nyatakan ruang sampel ni lah 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 2, 2, 1. Ini semua adalah senarai ruang sampel. Kalau dia minta senarai ruang sampel, kena senaraikan lah. Kalau dia minta bilangan sampel, so ada ini bilangan sampel. So ada 36 bilangan sampel. Okay. Ada soalan? Okay, ruang sampel ni sangat penting lah untuk tajuk kebarang kalian. Ada lagi yang tak faham? Yang tak tahu? Kalau bilangan sampel 6 Bilangan sampel untuk satu. Untuk satu dadu 6 lah. Kan? Betul tak Bukhari? Dadu pertama ruang sampel dia 6. Okay, dadu kedua ruang sampel dia? 6. 6 juga. So 6 darab 6 berapa? 12. Hey. 6 darab 6 12. 6 darab 6 berapa Bukhari? Izahar? 36. 6 darab 6 ya, bukan 6 tambah 6. Okay, jangan confuse, selalu confuse. Dalam exam pun ramai macam tu. Okay, fokus. Okay, 6 darab 6, 36. So sepatutnya awak dapat ruang sampel dia 36 lah. Okay, berdasarkan jadual ni pun kita dapat 36 juga. Okay, ini adalah senarai ruang sampel tu. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5 ni. Ini adalah senarai ruang sampel. Jumlah ruang sampel ada berapa? Ada 36. Okay, so baru kita nak pergi kepada B, kita dah jawab tadi. Bilangan sampel dalam eksperimen ini adalah 36. So jawapannya 36. Okay. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian mendapat nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu kedua dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okay, so sekarang ni dia nak minta apa? Soalan dia nak awak cari kebarangkalian mendapat nombor genap dan juga nombor ganjil dan juga nombor perdana. Okay, kebarangkalian mendapat nombor ganjil dan juga nombor perdana. Okay, nombor ganjil nombor apa ya? Ni Jahui. Nombor ganjil nombor apa? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mana satu nombor ganjil? Enam nombor ganjil. Salah, 6 bukan nombor ganjil. Jawi, nombor ganjil odd number, evens number, tahu? Odd number, nombor ganjil dan juga nombor genap. Okay, nombor ganjil ni nombor ni lah 1, 3, 5. Okay, nombor ganjil nombor ganjil 1, 3, 5. Okay, dia nak kat sini nombor ganjil. Nombor ganjil. Kita tengok sini nombor ganjil. Dan juga nombor perdana. Nombor perdana. Okay, nombor ganjil dan juga nombor perdana kelas. Okay, so awak kena tahulah apa dia nombor ganjil tu dan nombor perdana. Okay, nombor ganjil tu adalah nombor 1, 3 dan 5. Nombor genap 2, 4, 6 lah. Nombor genap ke nombor perdana tu? Nombor ganjil dia nak. Nombor ganjil. Okay, nombor ganjil tahu tak Bukhari? Nombor ganjil nombor apa? 1, 3, 5. Betul. Nombor genap? 2, 4, 6. Ya, betul. Bagus. Jahwi.
Boleh kan Jawi? Nombor ganjil 1, 3 dan 5. Okey, bagus. Nombor genap 2, 4 dan 6. Okey, nombor perdana. Apa dia nombor perdana? 2, 3, 5, 7. Betul, okey. 2, 2, 3, 5. 5. Ni adalah nombor perdana. Okey, nombor perdana. Kalau tak faham lagi kena ulang kaji balik lah. Okey. Alright. Seterusnya dia nak nombor ganjil dan nombor perdana ya. Nombor ganjil dan nombor perdana. Yang mana satu? Dalam senarai ni mana yang dapat nombor ganjil dan nombor perdana? Dalam senarai ni. 2, 1. Okey, 2, 1. Betul. 2, 1 ataupun 1, 2. Okey, yang ni 1, 2. Lagi 2, 1. Lagi 3, 3, 2. 3 ni apa? 3 ni nombor ganjil, 2 ni nombor perdana. Okey, kita tengok lagi sini. 5, 2. Okey, 5, 2. Okey, 5, 2. Ni 5, 2. 5 adalah nombor ganjil, 2 adalah nombor perdana. Lagi 1, 3. 1, 3. 1 nombor ganjil, 3 adalah nombor perdana. Lagi? 2, 3 cikgu. Betul 2, 3. 3, 3. 5, 3, 1, 3, 3, 5. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3. Okey, 1, 2. Okey. 1 ni nombor ganjil, 2 nombor perdana. 3 ni nombor ganjil, nombor perdana. Ni ambilan pertama nombor ganjil, ambilan kedua nombor perdana. Ambilan pertama nombor ganjil, balingan pertama nombor ganjil, balingan kedua nombor perdana. Balingan pertama nombor ganjil, balingan kedua nombor perdana. Ni balingan pertama nombor perdana. ni nombor apa ni? Nombor ganjil. Ini perdana. Kan dia nak nombor ganjil dan nombor perdana. Okey? Boleh? Balingan pertama nombor ganjil, balingan kedua nombor perdana. Okey? Balingan pertama nombor ganjil, balingan kedua nombor perdana. 1 ni bukan nombor perdana ya. 1 ni adalah nombor ganjil, dia bukan nombor perdana. Okey, ni nombor ganjil, ini nombor perdana. Ini nombor ganjil dan ini nombor perdana. Okey, 2, 3 ni boleh tak Bukhari? 2, 3 ni, ini balingan pertama dia balingan pertama dia adalah nombor apa ni? Genap. Nombor perdana. Okey, nombor perdana ataupun nombor genap lah. Okey, nombor perdana, ini nombor ganjil. Tak boleh lah dia nak balingan pertama nombor ganjil, balingan kedua nombor perdana. Yang ini balingan pertama nombor perdana, balingan kedua nombor ganjil. Okey, dia nak ganjil, balingan pertama nombor ganjil, balingan kedua nombor perdana. Boleh faham Bukhari? Kenapa 2, 3 tu tak dikira? Okey, kau faham. 6, 7, 8, 9. So ada berapa? Ada 9. Ke barang kalian ada 9 ya. Daripada, okay, so sekarang ni kita nak tengok daripada ke rumus rumus kebarangkalian G, nombor ganjil dan nombor perdana. Okey, ambilan pertama nombor ganjil, ambilan kedua nombor genap. So 3/6. 3 ni apa dia?
3 daripada, okey, ambil yang pertama ya. Ambil yang pertama, 3 daripada 6. Maksudnya ada 3 nombor ganjil ya. 1, 2, 3 nombor ganjil. Ambilan kedua pula ada 3 nombor perdana. 1, 2, 3 nombor perdana. Okey, so bila kita darab dia akan jadi 9/36. Kalau kita guna ruang sampel pun kita akan dapat 9 juga. Bila kita guna kaedah rumus pun kita dapat 9 juga. Maksudnya sama tak? Sama. Sama. Okey, guna rumus ni pun sama juga dengan kita menggunakan for rumus. Kaedah rumus dengan kaedah pensampelan ni pun kita akan dapat nilai yang sama. So, maksudnya kita dah menentusahkan rumus kebarangkalian yang diberi, iaitu kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B, iaitu kebarangkalian G darab dengan kebarangkalian P. Okey, so kita, itu maksud dia menentusahkan rumus. Kita mengesahkan kebenarannya menggunakan kaedah rumus dan juga kaedah ruang sampel. Okey, so cara nak buktikan ni awak senarai sahaja ruang sampel dan juga buat formula menggunakan rumus. Okey, boleh? Okey. Seterusnya kita tengok yang ini pula. Okey, contoh yang kedua. Okey, soalan yang kedua pula. Soalan kedua ya. Kamal memilih 2 biji guli secara rawak dari sebuah kotak. Boleh rujuk buku teks kalau ni kan tak boleh rujuk buku teks. Buku teks awak ada. Ni soalan kedua. Ni Kamal memilih latihan praktis kendiri 9.2B nombor 2 ni. Okay. Kamal memilih 2 biji guli secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi 4 biji guli merah. Okey, 4 biji ni saya dah lukis ni, 4 biji guli merah. Okey, 3 biji guli kuning. Kuning ada 3. Dan sebiji guli hijau, ada sebiji guli hijau. Ni dalam kotak ya. Ini cikgu lukis lah. Cikgu ni terlalu pandai melukis, jadi macam tu lah. Okay. Guli pertama dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Okay. Tentusahkan konjektor rumus kebarangkalian bahawa kedua-dua guli berwarna kuning dipilih dengan menyenaraikan semua kesudahan. Okey, ni dia nak menentusahkan konjektor rumus. Sama juga macam tadi. Izham, 5 tu apa Izham? 5. Tengok. Okey, guli pertama dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Okey, tentusahkan konjektor rumus kebarangkalian bahawa kedua-dua guli berwarna kuning dipilih dengan menyenaraikan ke semua kesudahan yang mungkin. Okey, ni guli pertama dipulangkan. Okey, guli pertama dikeluarkan kan. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Kenapa Izhan 5. Ni ada 5. 5 nombor perdana ambil yang pertama. Boleh ya Izhan? Ada soalan lagi? Boleh, okey. Awak bagi jawapan yang tadi ya. Okey. Lambat saya. Tak sempat nak tengok mesej ya. Kenapa tak guna mic? Okey. Ni untuk soalan yang kedua pula ya Izham. Kita pergi pada soalan yang kedua. Okey. Guli pertama dipulangkan ke dalam kotak. Okey, ini peristiwa bersandar ke peristiwa tak bersandar? Cepat, Jahwi. Ini peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar? Kita kan dah belajar kan peristiwa bersandar dan tak bersandar? Cuba tulis. Ini adalah peristiwa bersandar ke tak bersandar? Tak. Tak bersandar. Okey, saya pun dah tulis tu kat situ. Kenapa tak bersandar? Kerana guli itu
Tak salah. Jahwi tak salah, apa yang tak salah? Okey. Tak bersandar, ya, betul. Salah eja tu. Tak bersandar, okey. Kenapa tak bersandar? Okey, kenapa tak bersandar? Kerana kita keluarkan sebiji guli, lepas tu nak keluarkan guli yang kedua, kita masukkan semula guli yang pertama yang kita keluarkan tadi. Okey? Alright, itu adalah peristiwa tidak bersandar. Sekiranya kita keluarkan, lepas tu kita tak pulangkan semula ke dalam kotak tu, itu adalah peristiwa bersandar lah. Kenapa? Sebab ruang sampel dia berubah. Okey? Akan berlaku perubahan pada ruang sampel untuk ambilan kedua. Tapi dalam kes ini tidaklah, kerana guli itu dipulangkan semula ke dalam kotak. Okey. So sekarang ni kita nak menentusahkan konjektor rumus kebarangkalian bahawa kedua-dua biji guli berwarna kuning dipilih. Okay, so kita nak menentusahkan, kita perlu mencari ruang sampel dululah. Kena senaraikan semua ruang sampel. Okay, lepas tu senaraikan kebarangkalian kuning dan kuning menggunakan ruang sampel yang kita dapat perolehi. So macam mana nak cari ruang sampel? Tengok sini betul-betul. Semua tengok sini, ya. Fokus. Okay, ambilan pertama guli kuning. Okey, ambilan pertama warna merah. Ada 4 merah ni. Ada 4 merah kan. Sebab tu saya letak merah 1, merah 2, merah 3, merah 4. Okey, cikgu labelkan merah 1, merah 2, merah 3, merah 4 sebab ada 4 biji merah. Okey, kuning ada 3. So cikgu letak 3, K1, K2, K3 ni maksudnya merujuk kepada ada 3 biji guli kuning dan hijau 1. Okey, ni pun sama jugalah sebab dalam kotak yang sama. Okey, so ambilan pertama kemungkinan akan dapat apa? Merah dan merah. Okey, merah dan merah lah. Okey, cikgu label ni sebab supaya awak tak confuse. Okey, merah dan merah. Ambilan kedua kemungkinan juga akan keluar merah dan merah. Okey, kerana ada lagi warna merah. Okay, cikgu salah label. Ini sepatutnya merah 1, merah 2. Tapi merah dan merah juga kan? Okay. Yang ini merah dan merah juga. Okay, yang inilah, ini merah 2 ya. Okay, ini merah dan merah juga. Okay, 4 kalilah merah sebab ada 4 merah kan? Ambil yang pertama merah, ambil yang kedua merah, ambil ketiga merah, merah. Okay, kemungkinan akan keluar merah dan merah. Ataupun kemungkinan juga bila kita keluarkan daripada kotak tu merah dan kuning. Okay, merah dan kuning. Ataupun merah dan kuning juga. Keluar yang pertama merah, kedua kuning. Merah dan kuning ataupun merah dan hijau. Okey, senaraikan ruang sampel. Okey. Ataupun mungkin juga merah dan merah lagi. Okey, banyaklah keluar merah dan merah sebab merah ada 4 kan kat situ. Merah kuning, ada merah kuning juga, okey, ataupun merah hijau. Ini kebarangkalian yang akan keluarlah. Okey, merah. Merah lagi, merah lagi. Okey, ini semua kebarangkalian yang akan keluar daripada kotak tu. So senaraikan semua kebarangkalian. Susah tak nak senaraikan kebarangkalian? Okey. So dia mungkin akan dapatlah kita kemungkinan akan dapat guli yang sama. Okey, kemungkinan kita akan dapat guli yang sama. Kenapa? Sebab ini adalah peristiwa tidak bersandar. Okey, kemungkinan juga kita akan mendapat kuning yang sama. Okey, senaraikan semua kesudahan. Okey, kemungkinan. Ini adalah kemungkinan yang kita akan keluarkan daripada kotak ini. Okey, kemungkinan yang kita akan keluarkan daripada kotak ini. Faham tak ni ruang sampel ni kelas? Nak dapatkan ruang sampel ni macam mana? Ini panjang cerita kan. Kalau guna kaedah ruang sampel kan kita nak kena senarai semua ni untuk dapatkan senarai yang dia nak lah. Okey. Kedua-dua biji guli berwarna kuning. Okey, so kedua-duanya berwarna kuning. So kita tengoklah yang kedua-duanya berwarna kuning mana?
Ambilan pertama kuning, ambilan kedua kuning. Ni K1, K1. Okay, K1, K2, K1, K3. Ini kuning dan kuning, kuning dan kuning. Ni ada 3 ni, 1, 2, 3 kan. Lagi, ni kuning juga, kuning dan kuning juga. Kuning 2, kuning 1, kuning 2, kuning 2, kuning 2, kuning 3. Ni kuning dan kuning juga. Okay, ini kuning 3, kuning 1, kuning 3, kuning 2. Ni kemungkinan kita akan keluar kuning ini juga. So, kita senaraikan semua ruang sampel kebarangkalian memilih kedua-dua biji guli tu berwarna kuning. Okay, kuning dan kuning. So, mungkin kita akan dapat kuning, kuning 1, kuning 2 dan kuning 1. Okay, kuning 3 dan kuning 1. Okay, yang nak kena buat tu. Okay, nak kena senaraikan lah. Ini kuning 2 dan kuning 2. Kuning 2 ni kuning juga sebenarnya, tapi saya letak je label lah supaya awak tak confused. Boleh faham tak tu? Okay, kuning 3 dan kuning 2. Kuning 1 dan kuning 3, kuning dan kuning. So ada berapa kebarangkalian kat situ? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 daripada berapa ruang sampel sini? 64. Ya, betul. Bagus, Bukhari. Okey, betul lah. Ruang sampel ada 64. Okey. So ini kita dapat berapa? 9/64. Kan? 9/64, betul? Ini kalau kaedah ruang sampel. Kan? Kita dapat 9. Kita tengok pula kalau kaedah rumus. Kalau kaedah rumus macam mana? Kebarangkalian kuning darab dengan kebarangkalian kuning. Kenapa? Kerana ambilan pertama kuning dan ambilan kedua juga kuning. Okay, dan dan. Kita nak dan. Bila kedua-duanya maksudnya kuning dan kuning. Okay, bila dan kita menggunakan rumus darab. Okay, rumus darab. So kita tengoklah berapa kebarangkalian kuning. Kuning ada berapa dalam kotak tu? Kuning ada berapa dalam kotak ni? Kuning ada berapa? Dalam apa? Dalam kotak ni ada berapa kuning? 3. 3 daripada? Daripada 8. 3 daripada 8. Okey, 3/8 kuning. Okey, kita darab dengan kuning ada berapa lagi? Ambilan kedua ada berapa kuning? 3 juga. 3 juga kan, sebab kita pulangkan balik, kita ambil keluarkan, lepas tu kita pulangkan semula, dia tetap ada 3, betul tak? Betul, 3 juga. Okey, 3/8 sama dengan 3 darab 3 berapa? 3 darab 3? 9. 9/64. So sama, kita dapat menggunakan ruang sampel, kita dapat 9. Okay, barangkalian dia. Dan menggunakan kaedah rumus juga kita mendapat 9/64. So ini kita telah membuktikan bahawa rumus kebarangkalian itu adalah benar. Okay, menentu sah konjektur rumus tu maksudnya kita membuktikan bahawa rumus yang digunakan tu adalah benar. Boleh faham? Boleh faham tak maksud mengesahkan konjektur rumus? Faham, Eko. Faham, bagus. Okay, yang lain okay. Ada soalan? Okay, bagus. Mimpau? Mimpau, okay Mimpau? Okay, kita nak teruskan lagi. Okay, bagus. Alright. Seterusnya kita tengok contoh, ni contoh kedua, ni contoh pertama, contoh latihan kedua tadi. Okay, kita tengok pula yang ini. Okay, kotak A mengandungi. Ini soalan nombor 3 ya. Okay, soalan nombor 3. Kotak A mengandungi sekeping kad berwarna merah dan 2 keping kad berwarna kuning. Kotak B mengandungi 3 keping kad berwarna merah dan sekeping kad berwarna kuning. Fauziah memilih sekeping kad daripada kotak A dan kotak B masing-masing.
Tentu sahkan konjektur rumus kebarangkalian Fauziah mendapat 2 keping kad kuning dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. So ini saya guna kaedah apa? Kaedah gambar rajah pokok. Okey, tadi guna kaedah jadual. Okey, kaedah jadual. So mana-mana boleh. Kalau kes ini nak guna jadual ni macam sesuai lah sebab dia terlalu banyak. Okey, dia punya ni. Kalau kes ini kita nak guna jadual pun boleh, kita nak guna gambar rajah pokok pun boleh juga. Okey. So ini saya menggunakan kaedah gambar rajah pokok. Ini adalah kotak pertama. Ini kotak A ya. Ini kotak A ya. Kotak A ada ambilan pertama. Ini adalah ambilan pertama. Yang ranting dia ni lagi ni adalah ambilan kedua ya. Kotak pertama ada 1 kad merah, 2 kad kuning. Okey, so saya labelkanlah 1, 2 ya. Cikgu labelkan sahaja. Kad pertama berwarna merah. Kad dalam kotak A ada 1 merah dan ada 2 kuning. Okey, 1 merah dan 2 kuning. Okey, ini ambilan pertama lah, kotak pertama daripada kotak pertama. Okey, kotak B ada 3 merah dan ada 1 kuning. Okey, 3 merah dan 1 kuning. Okey, kita senaraikan. Kotak yang pertama kita keluarkan daripada kotak yang pertama ni warna merah. Okey. Kemungkinan kita keluarkan daripada warna merah. Okey, lepas tu daripada kotak kedua juga kita mungkin keluarkan warna merah. Mungkin keluarkan warna merah juga, mungkin merah juga. Ataupun mungkin kuning. Sebab ni ada 3 warna merah dalam kotak yang kedua. Ataupun mungkin juga kita keluarkan daripada kotak pertama ni berwarna kuning. Kotak kedua merah, ataupun kuning. Okey, ataupun kotak pertama kita keluarkan 2 warna kuning. Okey. Kotak kedua kita keluarkan merah ataupun kita keluarkan merah juga atau merah ataupun kuning. So ini adalah ruang sampel lah. Okey, merahnya merah, kuning. Kuning, merah, kuning, merah, kuning. Kuning, merah, kuning, kuning. Itu adalah ruang sampel dia lah. Ruang sampel. Okey. Ini ruang sampel. Kita senaraikan ruang sampel lah. Okey. Ruang sampel yang kita perolehi daripada ni gambar rajah pokok ni. Boleh? Okay, merah, 2, merah 3, merah kuning. Okey, kuning 1, merah 1, kuning 1, merah 2, kuning 1, merah 3. Okey, kuning 1, kuning 1. Okey, kita tentu sahkan mendapat 2 keping kad kuning. Tentu sahkan konjektur rumus kebarangkalian Fauziah mendapat 2 keping kad kuning. Maksudnya kuning dan kuning. Okey, kuning dan kuning. Kita tengoklah kuning dan kuning. Ni kuning 1, kuning. Ambilan pertama kuning, ambilan kedua kuning. Ambilan pertama kuning, ambilan kedua dan kuning. Okey, menentu sahkan kotak A dan kotak B masing-masing tentu sahkan konjektur rumus kebarangkalian Fauziah mendapat 2 keping kad kuning. Okey, 2 keping kad kuning. So barangkali yang mendapat 2 keping kad kuning berapa apa? Kita tengok ada 1/6. Kuning ni, kuning 1, kuning 3 dan juga kuning 2 dan kuning 3. Ruang sampel ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ruang sampel. Okey? Ada 12 ruang sampel. Yang dapat kuning adalah kuning 1 dan kuning 3, kuning 2 dan kuning 3. Ni kebarangkalian kad pertama kuning, kebarangkalian kad kedua pun kuning. Okey? Kebarangkalian kad pertama kuning, kebarangkalian kad kedua kuning. So kuning dan kuning ada 2. Okey? Ada 2 kebarangkalian mendapat kad kuning dan kuning daripada 12 ruang
sampel. Okay, so jawapannya 1/6 lah. Sama tak? Sama tak dengan ruang sampel kita dapat dengan rumus ni? Okay, rumus ni. Rumus ni. Ni. Okay, kuning 1 kuning. Tengok kuning Kuning ni 2/3. Okay, ini 1/4. Okay, 2/3 darab dengan 1/4. Dapat berapa? 2/3 darab dengan 1/4. Okay, 2/3 darab 1 dengan 4 sama dengan 2/12. Okay, 2/12. Samalah. Okay, samalah. Maksudnya nilai yang kita dapat daripada ruang sampel ni dengan rumus sama. Okay, sahkan konjektor rumus menunjukkan kebenaran. So, betul tak? Faham tak sini? Ni dua ni kita dapat daripada ruang sampel. Kalau kita menggunakan kaedah konjektor, kaedah rumus pun kita akan dapat 2. Macam mana nak dapat 2? Ni 2/3 darab dengan 1/4. 2/3 darab 1/4 sama dengan 2/12 juga. Okey? Boleh saya teruskan? Boleh teruskan tak? Boleh kau. Okey. Yang ini. Ini mencabar sikit. Okay, tapi kalau awak dah faham yang kat atas ni, dia kurang sikit lah berdebar tu kan. Okay. Okay, sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawat daripada beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan ya. Kalau tanpa pemulangan ni, ini peristiwa apa ni? Kebarangkalian bersandar ke tak bersandar? Siapa tahu? Tanpa pemulangan ni peristiwa bersandar ataupun tidak bersandar? Bersandar. Bersandar ya, sebab dia tiada pemulangan, maksudnya dia punya ruang sampel dia akan berubah yang yang ada di dalam kotak ni akan berubah dalam beg konon beg. Okey, dalam beg ada 8 biji guli hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. Okay, tengok betul-betul yang ni. Yang ni dia ni sikit. Okay, saya nak tanya awak. Okay, kita buat gambar rajah pokok kan. Okay, ambilan pertama. Okay, kita keluarkan 1 biji guli daripada beg ini. So, kemungkinan kita akan keluarkan guli hijau. Betul tak? Betul tak kelas? Betul. Betul. Atau kemungkinan kita keluarkan guli warna? Merah. Merah. Sebabnya ada hijau dengan merah je. Ada tak kemungkinan kita mengeluarkan guli berwarna kuning? Tak ada. Berapa kebarangkalian kita mengeluarkan guli berwarna purple? Berapa kebarangkalian kita mengeluarkan guli berwarna purple daripada kotak beg ini? Okay, siapa nak cuba? Berapakah kebarangkalian kita mengeluarkan guli berwarna purple daripada beg ini? Cepat, siapa nak cuba? Tak ada tu maksudnya kosong lah kebarangkalian kosong. Kebarangkalian kosong ni merujuk kepada peristiwa mustahil berlaku. Ya, betul, kosong. Maksudnya peristiwa yang mustahil berlaku. Kenapa mustahil? Sebab dah memang tak ada guli purple kat dalam tu. Macam mana nak berlaku kan? Okay, so sekarang ni yang akan keluar adalah guli hijau dan guli merah. Guli hijau dan guli yang berwarna merah sahaja. Okay, ambilan pertama kemungkinan keluar guli berwarna hijau. Ambilan kedua mungkin juga keluar guli berwarna hijau sebab masih ada lagi warna hijau. Okay, atau warna merah. Sebab apa? Ambilan pertama kita keluarkan warna hijau. Tapi tanpa pemulangan kita keluarkan, kita tak pulangkan. Maksudnya ada hijau tapi merah masih ada lagi kan, merah tak dikeluarkan lagi, baru dikeluarkan hijau. Hijau pula ada banyak kan, so boleh keluarkan hijau lagi. Ini boleh keluarkan merah sebab merah ada sebiji kan, kemungkinan jugalah akan keluar merah.
Okey, kalau yang ini pula, kalau kes ini, ambilan pertama kita keluarkan merah. Ada tak kemungkinan ambilan kedua kita keluarkan warna merah lagi? Ada tak kemungkinan kita keluarkan warna merah lagi? Cepat, cuba teka. Tak ada. Bagus Izham. Kenapa tak ada? Sebab kita dah keluarkan ni merah. Kita dah keluarkan warna merah ni. Maksudnya merah dah habis. Yang tinggal warna hijau sahaja. Nak tak nak kita hanya keluarkan warna hijau sahaja. Okey. Itu ambilan kedua. Sekiranya ambilan pertama warna merah, ambilan kedua hanyalah warna hijau sahaja yang ada. Kerana kita tidak memulangkan semula guli yang dikeluarkan tersebut. So merah ada satu, saya keluarkan satu memang tak adalah. Okey, so kita boleh hari ni, so sekarang ni saya nak tunjuk untuk buat kebarangkalian. Okey, ni gambar raja pokok ya. Kebarangkalian kita keluarkan hijau, satu. So berapa kebarangkalian hijau? Berapa kebarangkalian hijau? Nak teka tak? 8/9, okey. Betul, 8 daripada 9. Dalam kotak ni ada 9 buah guli. Okey. Kemungkinan kita keluarkan hijau adalah 8/9. Okey, hijau dikeluarkan 8/9 kerana ada 8 biji guli kat dalam tu. Ruang sampel ada 9. Okey. Kebarangkalian mengeluarkan merah berapa? Kebarangkalian keluarkan merah? 1. 1 daripada? 9. Okey, betul. 1/9. Okey, boleh Fumin Pau? Jawi okey? Wezang? Yizwan? Tim Yizwan? Okey? Kita dah tak ada dah. Saya harap masih ada ya. Masih ada di skrin. Okey, ini untuk kebarangkalian ambilan pertama. Okey, ambilan pertama hijau 8/9. Okey, merah 1/9. Okey, ambilan kedua pula. Okey, ambilan kedua berapa? Siapa nak cuba? Ambilan kedua berapa? Kita dah keluarkan sebiji hijau. So ada berapa lagi hijau kat dalam tu? 7. 7 daripada? 9. 9. Kita kan kalau dah keluarkan yang ni sebiji. Ya. Kita tak masuk 8. balik, kita keluar. Ya betul, 7/8. Kerana kita dah keluarkan ni sebiji kat sini. So yang tinggal dalam tu adalah 7 daripada 8 lah. Sebab tanpa pemulangan ya. Tanpa pemulangan 7/8. Okey, yang ini merah. Keluarkan hijau, merah ada berapa? 1/8. Kerana merah ada 1 je kan. Kita keluarkan hijau, merah ada lagi. So merah ada 1 daripada 8. Okey. Yang ini? Kita keluarkan merah 1/9. So ini 8/8 hijau. Maksudnya dah keluarkan merah 1, 8 kat dalamnya adalah hijau semua. Boleh kelas? Cara nak buat nilai, ini kita nak letak nilai kebarangkalian. Ini adalah nilai bagi kebarangkalian yang berlaku. Okey, so kebarangkalian hijau berlaku adalah 8/9. Kebarangkalian mengambil guli merah 1/9. Okey. Untuk ambilan kedua pula, kebarangkalian mengambil guli hijau 7/8. Okey, dia dah kurang ya ruang sampel sebab tanpa pemulangan. Okey, ini 1/8 kerana merah masih ada lagi sebiji daripada 8. Okey, ini merah. Merah kita dah keluarkan, so tinggal hijau je lah 8/8. Okey, ini nilai kebarangkalian. Awak kena tahulah letak nilai kebarangkalian tersebut. Okey. Seterusnya, kebarangkalian guli kedua berwarna merah. Okey, guli kedua berwarna merah. Mana guli kedua berwarna merah? Inilah HM. Hijau merah. Maksud kebarangkalian mengambil guli kedua berwarna merah. Okey, soalan ni pertama. Soalan A dah siap, kita dah lengkapkan gambar rajah pokok. Okay, kita pergi pula kepada soalan yang kedua, hitung kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna merah.
Okey, masuk guli kedua warna merah tu maksudnya sama ada hijau merah ataupun merah merah. Okey, merah-merah tu tak mungkin kan? Sebab merah ada sebiji sahaja. So hijau merah lah. Ambilan pertama hijau, ambilan kedua merah sebab dia nak ambilan kedua merah. Mengambil guli kedua berwarna merah. So ni lah. Okay, kita ambil yang ini. So hijau dan merah. Okay, hijau dan merah. Okay, hijau dia berapa? Hijau 8/9 dan. Okay, bila dan kita dah darab. Bila dan kita darab. Maksudnya hijau dan merah. So merah, kebarangkalian merah adalah 1/8. So jawapan dia 1/9. Macam mana dapat 9 ni? 8/9 darab 1/8 lah. 8 ni potong, tinggal lah 1/9. Okay, tak tahu juga, gunalah kalkulator. So kebarangkalian mendapat guli berwarna merah, guli kedua yang berwarna merah adalah 1/9 jawapannya. Boleh? Okay, saya nak pula, siapa nak cuba jawab yang kedua tu? Soalan kedua, P. Kedua-dua biji guli berwarna hijau. Cepat, siapa nak cuba? Bukhari? 7/8. Kedua-dua guli berwarna hijau. Maksudnya ambilan pertama hijau dan hijau. Okey, ambilan pertama hijau. Hijau yang pertama, berapa kebarangkalian hijau pertama? 7/8. 7/8, mana ada 7/8? Guli pertama. Okey, mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. Maksudnya ini dan ini hijau dan hijau. Yang ni tak boleh lah, ini hijau dan merah. Ini merah dan hijau, tak boleh. So kita ambil ini hijau dan hijau. Okey? Maksudnya kebarangkalian hijau ni berapa? Ini kebarangkalian hijau ini. Jahwi, berapa hijau Jahwi? Kebarangkalian hijau pertama. Krik-krik dah ni? Krik-krik dah ni? Macam mana ni? 8 ni go. 8 apa? 8? 9. 8/9. Okey, 8/9. Hijau yang pertama 8/9. Darab ke tambah? Darab. Darab dengan? Darab dengan? Darab dengan? Darab dengan berapa? Bukhari. Cuba. Ni hijau pertama, ini hijau kedua. Hijau kedua berapa kebarangkalian dia? 7/8. Ya, 7/8. Darab lah. 8/9 darab 7/8. Kenapa? Hijau pertama kebarangkalian dia 8/9. Hijau kedua kebarangkalian dia 7/8. Daripada sampel ni. Okay? So kita darab lah. Dapat berapa? 7/9. Okay. Kebarangkalian mendapat hijau dan hijau tu sangat tinggi ya. Mendapat kebarangkalian hijau dan hijau tu sangat tinggi, iaitu 7/9. Tinggilah berbanding mendapat guli hijau merah. Hijau merah kecil je kebarangkalian, 1/9. 1/9. So kalau awak rasa yang mana yang berlaku? 1/9 ke 7/9 yang akan berlaku? Kalau ikut kebarangkalian, nilai kebarangkalian ni 7/9. Mestilah yang ni akan berlaku kan. Maksudnya kita kebarangkalian untuk mendapat hijau dan hijau tu lebih besar berbanding dengan mendapat hijau dan merah. Okey, kebarangkalian ni lebih besar. So awak boleh teka lah. Okey, kalau ada quiz apa ni, pertandingan ke apa, awak boleh teka. Okey, kau mesti dapat hijau. Mesti dapat hijau. Sebab apa? Berdasarkan kebarangkalian tu kemungkinan untuk dapat hijau tu lebih besar berbanding dengan mendapat merah. So kalau kita buat kuis pertandingan apa, kita mesti kita pilih yang ini kan. Kita tak akan pilih yang inilah. Okay, kita akan tengok kebarangkalian yang lebih besar. Boleh? Okay kelas. Okay go. Okay, Izham okay. Mimpau okay? Mimpau okay? Faham tak Mimpau?
Oh, bagus. Very good. Okay. Kita tengok lagi contoh. Okay, contoh terakhir lah. Okay, contoh terakhir. Kotak K dan kotak L masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel huruf B, A, Y, U dan 3 keping kad berlabel dengan nombor 125. Sekeping kad dipilih secara rawat daripada kotak K dan kotak L masing-masing. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitungkan kebarangkalian mendapat huruf Walker dan nombor genap. Okey, dia nak suruh awak senaraikan ruang sampel. Okey, nak senaraikan ruang sampel. Macam mana? Macam mana nak senaraikan ruang sampel? Okey, tengok kotak yang pertama ada B, A, Y, U. Kotak kedua ada 1, 2, 5. So senaraikan ruang sampel. Okey, kemungkinan ambilan yang pertama B. Okey, ambilan pertama B 1. Okey. Ambilan pertama B 1. Maksudnya kita ambil kotak yang K ni huruf B, kita keluarkan daripada kotak K ni huruf B. Kita keluarkan daripada kotak L ni 1. B 1. Sampel 1. Okey, sampel yang kedua pula B 2. Ambil kotak pertama ni B, kotak kedua ni 2. Ataupun B 5. Okey. B5. Okay. Ataupun A1. A1. Betul lagi? A2. A2. A5. A5. Okey. Lagi? Y1. Y2. Y5. U1, Y? U2, U5. U1, U5. Okey, maksudnya faham lah. Maksudnya kalau awak dah boleh cari ruang sampel tu bagus. Maksudnya awak dah boleh selesaikan ruang sampel. Biasa ruang sampel ni 2 markah ataupun 1 markah lah. Okey. Kebarangkalian mendapat huruf Walker dan genap. Okey, mana huruf Walker? AU. A dengan U. Dan nombor genap? 2. 2. So, mana satu dalam ni? A A2. dan U2. ya, huruf Walker dan nombor genap. Okey. A2 dan U2. Ini adalah huruf Walker, ini nombor genap, ini huruf Walker, ini nombor genap. Maksudnya mendapat huruf Walker dan nombor genap. Okey, kita tengok huruf Walker ada berapa kebarangkalian huruf Walker dalam ni? 2. Ada berapa keping? 2 daripada? 4. 2/4. So 2 darab dengan 1/3. Huruf Walker ada 1 daripada 3. So jawapannya 2/12. Okey. Sama dengan 1/6. Boleh kecilkan lagi. 2/12 boleh kecilkan jadi 1/6. Jawapannya. Senang ke susah? Ini menentusahkan konjektor rumus. Maksudnya kalau guna kaedah pensapelan ni pun kita akan dapat 2 juga daripada 12 ni. Kalau kita guna kaedah rumus pun dapat 2 juga daripada 12. Okey, ada soalan kelas? Tak ada. Faham ke? Okey, sebelum kita tamatkan, hari ni minggu depan kita sambung tajuk ni ya, peristiwa saling eksklusif dan tidak eksklusif. Tapi cikgu nak awak buat latihan daripada GC, praktiskan diri ini. Okey, 9.2B, 9.2C. Nanti semua rujuklah balik ni ya. Sebab saya tengok ramai. Okay, so Izham pun tak pernah hantar Jahwi rujuk sini ya. Pergi buka GC, cuba buat latihan, lepas tu upload lah. Okay, nanti saya semak, saya akan return balik lah awak punya latihan ini. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Semua faham?
buat latihan yang cikgu bagikan dalam GC. Sekiranya ada apa-apa masalah boleh berhubunglah. Okey? Okey. Cikgu nak stop dulu. Okey, terima kasihlah